يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يلا أين وصلنا؟ فإن كان يجري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عنك الغافلون. وبعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Ya, wala yadkhulu az-zawju, saya sebut apa tu? Bukan lailan, apa sepatutnya apa? Naharan. Sebab asal pembahagian dia apa? Malam. Asal pergi malam. Jadi malam itu dia tak boleh pergi, bukan giliran dia, melainkan darurat. Jadi kalau siang ada hajat nak semata-mata nak hantar ubat, malam tak boleh. Okey. Siang baru boleh. Sebab tu malam dia hanya boleh pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya kalau ada darurat. Okey. Kalau hajat saja tak boleh. Sebab ingat beza darurat dengan hajat. Sebab dalam matarik. Tapi siang apa? Wala yadkhulu zawju naharan ala ghairi maqsum laha li ghairi hajah. Okey. Fa in kana li hajatin, maka sekiranya fa in maka kana adalah keadaannya. Fa in kana maka sekiranya kana keadaannya li hajatin. Keadaan apa nak? Ini ingat aina isim kana huna. Fa in kana makana madha? Hafid? Aywa hafid. Kana dukhul. Fa in kana dukhulu naharan. Itu maksudnya. Li hajatin. Li hajatin. Untuk hajat. Seperti apa? Ka'iyadatin. Seperti iyadah. Seperti mana iyadah? Melawat isterinya yang sakit. Hari ini giliran dia rumah isteri pertama. Isteri kedua sakit. Malam tak boleh pergi melawat ya. Siang baru boleh pergi melawat. Okey. Sebab melawat sakit bukan darurat. Dia hanyalah hajat. Faham tak? Okey. Macam mana kamu nak berbini banyak ni? Itu pun tak faham. Okey. Okey. Fa in kana li hajatin ka'iyadatin wa nahwiha
dan sebagainya. Contoh sebagainya apa? Okey, isteri keduanya kehabisan beras, pergi beli beras, hantar. Kehabisan lauk, pergi hantar. Itu hajat. Okey, anak nak pergi sekolah, isteri ketiga anak pergi sekolah, tak ada orang hantar, pergi sekejap hantar, boleh tu. Itu hajat. Boleh? Lam yumna, lam yumna, maka tidak ditegah dia. Lam yumna, tidak ditegah. Apa? Lam yumna mana? Lam yumna, aina naibul fa'il? Lam yumna az-zawju, tidak ditegah suami tadi minad dukhuli, daripada dia masuk ke rumah. Sebab ada hajat. Masuk nak melawat isteri kedua dia sakit, masuk nak melawat isteri ketiganya sakit, masuk nak melawat isteri keempat dia sakit. Sedangkan hari itu gilirannya rumah isteri pertama. Okey. Wahina idzin, dan sewaktu itu. Dan sewaktu itu, intala, sekiranya, sekiranya, tala, lama, sekian lama, intala muksuhu, beradanya dia di rumah tadi. Okey, hantar ubat, cakap hantar ubat saja, tapi 3 jam baru balik. Sekarang hantar ubat apa? Bagi ubat baliklah, sebab hajat dia nak ubat saja, tapi 3 jam baru balik. Okey, apa kena buat? In tala muksuhu, apa dia perlu buat? Kamu fadha ke qadha situ? Qadha. Ustaz siap ni. Qadha, dia qadha balik. Wajib qadha, sebab begitu. Qadha min naubati, daripada giliran. Min naubati, daripada giliran. Adal madkhuli alaiha. Okey, yang dia masuk ke atasnya. Yang tadi ni, dia masuk rumah isteri Sulaiman, isteri kedua tadi. Okey, hantar ubat, tapi rumah isteri kedua sampai 3 jam dia duduk. Okey, min naubatil madkhul, dia masuk alaiha, ke atasnya. Misla muktihi, misla mukti, seperti muksihi, tempoh dia berada di rumah isteri muda tadi waktu bukan giliran dia. Okey. Hajat, contoh. Hajat hantar ubat 5 minit cukuplah. Sudah hantar ubat, baliklah. Okey. Rupanya Sulaiman cari peluang. Hantar ubat, 3 jam baru dia balik. Okey, nanti giliran isteri kedua pula. Tadi dia pergi jam 7, jam 11 baru balik. Pagi, malam tak boleh, siang. Nanti untuk giliran isteri kedua pula, dia kena berada di rumah isteri pertama tadi jam 7 sampai jam 11 balik. Dia kena ganti balik. Akmal? Ya Akmal, sanggup bukan kau? Sampai begitu. Kalau sanggup silalah Akmal. Okey. Okey. Misla muksihi, seperti tempoh dia berada sana. Okey, cuma satu. Nanti kita akan masuk dalam Bulughul Maram. Kita akan masuk dalam Bulughul Maram. Apa? Contoh dia ada hajat. Bolehkah dia bercumbu-cumbuan dengan isteri dia? Atau hantar barang saja tu, bolehkah dicium-cium sikit? Bolehkah? Boleh tak? Bukan. Boleh tak boleh? Limadha hanzala? Lima hanzala. Okey.
Okey, boleh tak boleh? Ingat hukum dia boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu alaina jami'an." Ini dia kata selepas solat asar Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin maghir masis. Aisyah sebut. Aisyah kata Rasulullah selepas asar, waktu dia selepas asar, nanti kita bahas hadis ni dalam Bulughul Maram. Dia keliling semua sekali isteri dia lepas asar. Min ghair masis, tapi dia tak bersetubuh dia. Sebab dia kata sini harus dia apa? Bercumbuan. Tapi jima tak boleh. Faham tu? Fa in jama'a. Okey. Maka sekiranya fa in jama'a, sekiranya dia jima. Fa in dia berjima. Gilirannya dengan isteri pertama, dia pergi rumah isteri kedua hantar ubat, tapi hantar ubat jam 11, pergi jam 7 Han Sulaiman, balik jam 11. Nah, semua dikerjakan. Okey, jadi fa in jama'a qada zaman al-jima'i. Mana qada? Dia ganti balik waktu dia bersetubuh tadi. Zaman dia bersetubuh. Okey. Dia kata apa? La nafsal jima'. La ni la apa? Kita panggil la apa sini? Fil. La apa sini fil? La memang la nafiyah. La juga apa? La? Aywa. La ataf. Okey. Ma ra'aitu Zaidan wala Amran. Ma ra'aitu Zaidan la Amran. La ma'a ataf. Ma ra'aitu Amran la Zaidan. Lam ni kan apa, la sini kita sebut apa? La ataf. La dia nafiyah dan juga ataf. Jadi kita baca apa? Qada zaman al-jima' la nafs al-jima'. Faham tak? Ai la qada nafs al-jima'. Bukan dia kena. Okey. Dia bersetubuh giliran rumah isteri pertama, dia bersetubuh isteri kedua. Waktu dia pergi tadi jam 7 sampai jam 11 dia bersetubuh. Tapi rumah isteri pertama nanti, giliran isteri kedua nanti dia ambil jam 7 sampai jam 11 isteri pertama. Tapi bersetubuh wajib, itu tak wajib ya. Mana mampu sudah. Faham tak? Itu tak wajib. Bersetubuh tak wajib, tapi ganti masa wajib. Sebab apa? Ya Allah. Fiz, sebab apa Fiz? Ana aqul hadhi yufarriqu bainal, ya Allah Fiz. Sebab tak kena ganti bersetubuh, dia hanya perlu ganti zaman saja, tak perlu ganti bersetubuh. Ya Allah. Masalan, ya Allah, cuba tengok ilat dia. Kita tengok ilat fikah sebab apa? Kita sebut sebelum ni apa? Ya Allah. Hafiz sebab apa Hafiz? Abili. Baca. Ustaz Syuri. Sebab bersetubuh hak suami. Faham tak? Sebab jima' ni hak suami dalam mazhab Syafi'i. Okey. Okey, kamu sini illa an yaqsura atau in qasura. Okey. Illa melainkan, in qasura sekiranya pendek. Okey. Kamu faham maksudnya apa ni? Boleh faham ni? Sekira in, jangan salah faham sini ya. Illa in qasura zamanuhu, melainkan pendek zamannya, tempohnya. Tempohnya apa sini? Tempoh muksi ke tempoh jima? Balik pada apa Hafiz? Hafiz? Balik pada apa? Ingat dia ni sudah illa in qasira zamanu. Hu ni dhamir ni Ustaz Rushdi balik pada jima' ke balik pada muksi? Basir. Ingat kaedahnya, ya'udu dhamiri ila al-aqrab. Dia hampir dia apa? Jima' ke? Jima'. Aywa. Balik pada sekiranya. Okey. Ingat ya'udu dhamir ila aqrab.
ilal aqrab, kepada isim yang paling hampir. Jadi paling hampir apa? In qasra zamanu ay zamanil jima'. 5 minit saja dia hantar ubat, tapi sempat lagi. Contoh, jadi tak perlu ganti. Han Sulaiman hantar ubat 5 minit saja. 5 minit saja hantar Panadol, tapi sempat lagi. Macam mana? Wallahu alam. Boleh? Itu tempat dia kata, okey, itu tak perlu ganti. Sebab apa? Maksiat dia memang berdosa. Sebab itu bukan hak isteri kedua dia. Hak isteri pertama dia berdosa. Itu persetubuhan dengan isteri yang berdosa. Faham tak? Itu persetubuhan yang berdosa. Sebab tu berdosa apa? Bukan lidati, tapi li ghairi. Sebab itu bukan hak isteri yang kedua. Isteri yang pertama. Boleh? Okey, tapi kena ganti masa? Tak kena ganti. Dia kena istighfar. Supaya apa? Tak datang akhirat bahu sengit sebelah. Okey. Supaya apa? Soleh. Supaya tak datang akhirat bahu berat sebelah. Sebab man kanat imra'atani famala ihdahuma ja'at yaumil qiyamah wa shiqquhu amyal. Dia ada 2 isteri, dia berat sebelah, datang hari kiamat apa? Dalam keadaan bahunya apa? Sengit. Okey. Fala fa in yaqsa fala yaqdiyahu fala yaqdihi, maka dia tak ganti. Fala yaqdihi. Okey, lagi masalah sikit ni. Wa idza arada, dan apabila arada hendak. Ini man fi ismatihi, orang yang pada ismatihi, makna tanggungjawabnya, ismahnya, penjagaannya. Zaujatun, isteri, 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri, semuanya di bawah ismatihi, tanggungjawabnya. Dia nak apa? As-safara, dia nak musafir, nak balik mana? Sulsel. Nak balik Sulawesi Selatan. Tiket kapal terbang ada 2 saja Sulaiman, sedangkan isterinya ada 3. Jadi macam mana? Tiket ada 2, seorang lagi saja. Apa boleh buat? Aqra'a bainahunna, suruh cabut undi. Ini sebab dia kata, kita sebut asal undi tak boleh. Sebab apa? Dia bergantung pada nasib. Tapi idza adamil murajjih, tidak ada boleh kita lebihkan satu lain, boleh cabut undi. Contoh ini. Okey. Tak boleh Sulaiman jangan balik-balik isteri pertama saya berjalan, isteri kedua nak ketinggalan terus. Dah, ini contoh, bukan nama sebenar. Bukan nama contoh. Tidak ada kaitan dengan hidup ataupun mati. Jika ada persamaan, hanyalah kebetulan semata-mata. Okey. Kalau macam bini dia satu di Indonesia, satu di Malaysia, jadi tak boleh tu. Sebab kena redha lah salah satu. Contoh dia kerja di apa? Di Malaysia, itu dia kena minta redha sebab hak dia. Kalau dia sanggup, kalau dia tak redha, ulang alik lah dia. Nanti kita tempoh berapa ulang alik ni macam mana? Tengok berapa lama ni. 3 hari di Malaysia, 3 hari di Indonesia, 3 hari di Malaysia, 3 hari di Indonesia. Nanti akan datang ni, coming soon. Berapa kadar boleh apa penjarakan? 2 hari, 3 hari nanti. Okey. Aqra'a bainahunna, dia buat cepat undi. Wa kharaja, dan dia keluar. Wa kharaja ai dia keluar. Ai safara, dia bermusafir. Dia musafir. Billati, dengan takhruju lahal qur'atu, keluar baginya cabutan undi. Dapat pada dia untuk bersama dengan suaminya melancong. Bukan melancong, musafir. Itulah dapat. Okey.
Apa? Jadi dia pun musafir sebulan, pergi umrah dengan isteri pertama dia. Okey, sebab 2 tiket saya dapat. Jadi dapat isteri pertama. Di rumah saya isteri kedua ni. Okey, tapi dia kata sini. Wala yaqdi az-zawju, dan tidak mengqada az-zawju, suami, al-musafiru, yang musafir, bila dia tak perlu qada, sebab dia musafir bersama isteri apa? Yang pertama tadi contohnya kan. Lil mutakhallifati, untuk isteri-isteri yang tertinggal. Faham tak? Dia ambil sebulan dengan isteri pertama, nanti balik kena ganti, tak perlu ganti. Tak perlu ganti. Sebab apa? Memang rezeki dia lebih dapat dengan suaminya. Okey. Muddata safarihi, sepanjang tempoh safarnya, zihaban, tambah sikit, zihaban wa iyaban, pergi dan balik. Sebab itu dikira musafir. Bila tak kena ganti, tempoh perjalanan saja ya. Tempoh perjalanan. Tengok ni. Tempoh perjalanan tak dikira. Tapi dia kata sini, fa in wasala, maka sekiranya wasala maqsadahu, dia tiba maqsadahu, dia tiba ke tempat tujunya, sampai terus di Mekah. Wasara muqiman, dan dia menjadi bermukim. Dia niat tinggal di Mekah lebih pada 3 hari, 4 hari ke atas, tidak termasuk hari masuk hari keluar. Macam qasar kan, bab qasar tu. Okey, wallahu alam. Kita berhenti dulu, sabar dulu, ayo sabar dulu, lama lagi, bagi faham tu, bagi hadam dulu. Nanti kalau masuk macam mana sepanjang tempoh bermukim tu, panjang lagi ni. Sepanjang tempoh bermukim tu, tiba-tiba dia bersama tidur sekali satu bilik isteri pertama dia, nanti balik kena qada. Kalau bilik lain tak apa. Okey, sebab banyak soalan lagi. Okay. Wallahu ta'ala a'lama. Ngapa Ayub tak sabar sudahkah? Sabar dulu, belajar dulu. Ini terus pandai-pandai nak kahwin, itu orang nampak poligami buruk tu. Sebab bukan Ayub yang buat poligami, cuba Ayub punya. Orang nampak cantik lah sebab Ayub ni adil. Atau pasir kan? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum jika seseorang itu mati disebabkan diri kita? Tengok soalan ni. Contohnya kita kasih dia ubat kuat, sedangkan dia sudah sihat dan kuat. Selepas makan ubat kita, dia mati. Cek dia mati sebab dia mati makan ubat kita. Okey, sebab tu kita selalu saya sebut kamu ya. Sesuatu masalah, kita kata untuk faham satu masalah, ingat ya. Al-hukmu ala syai'in far'un min tasawwuri. Sebab tu sekarang dia kata, soalan dia apa? Dia bagi ubat kuat, pil Wigra kena? Wigra untuk orang kuat. Tiba-tiba dia makan mati. Sebab dia sihat sudah, bagi pil Wigra lagi. Apa? Pecah saluran darah dia. Contoh. Jadi dia makan, percaya dengan kita, kau makan dia jadi kuat. Faham tak? Mati dah. Buat apa? Bedah siasat doktor, mati memang sebab pil yang kita bagi. Faham tu? Jadi sini kita menyebabkan kematian. Bab apa? Bab apa? Bab diat. Bab jinayat. Satu. Kemudian adakah kita perlu bertanggungjawab? Ada. Bab dhaman. Sebab tu kita. Jadi masalah ini cara kita nak faham hukum ya. Makna kita balikkan nurji'ul al-mas'ah ila babiha. Kita balikkan masalah ini kepada babnya. Ini bab 2, bab dhaman dengan bab diat. Kena tak kena? Kena. Sebab Rasulullah sebut. Okey, apa asalnya bab dhaman ni? Man tatabbaba, siapa bertrek berubat. Tatabbaba ni pura-pura pandai berubat atau berubat. Man tatabbaba, dia pergi berubat. Okey. Wala ya'lam ilmi tib, sedangkan dia tidak mengetahui ilmu perbuatan, fa huwa dhaminun,
maka dia wajib bertanggungjawab. Ini kita termasuk apa? Dia termasuk sini qatlul khata, bunuh secara tidak sengaja. Dia tak kena qisas, tapi dia kena bayar dia kepada si mati. Ingat mudah tu. Jangan pandai-pandai nak jual ubat pada orang ya. Faham tu? Jangan pandai-pandai ubat. Ini orang ubat kuat ni. Dia makan mati. Cek doktor, memang sebab ubat kita. Man tatabbaba. Siapa yang tatabbaba, dia pergi berubat orang, walam ya'lam, dia tak pernah belajar pun, tahu pun ilmu tib, fahuwa dhamin, rawahu Abu Daud. Jadi dia kena dhamin, kena bayar diat kepada si mati, dan kena apa aja? Kena puasa 2 bulan berturut. Fatahri raqabat faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini taubatan Allah. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan ambil mudah benar ni ya. Jangan kita pandai-pandai ya bagi ubat orang kalau kita tak ada ilmu. Jangan pandai-pandai. Bahaya bab ni. Sebab tu dalam fiqh dia berapa? Ada babut tib, bab perubatan. Tapi contoh pula, nanti kita belajar tu. Dia memang mahir berkhatan. Tiba-tiba dia potong dengan sempurna, tidak ada kelalaian dia. Dia potong tepat sudah. Dia khatan, potong tepat. Tapi darah pula tak pandai berhenti, meninggal. Kena tak kena? Tak kena. Sebab situ hadar. Sebab dia tidak ada kelalaian dari pihak dia. Itu takdir semata-mata. Memang semua takdir semata-mata pun. Tapi saat ni tidak boleh salah dia. Sebab tidak ada kecuaian bagi pihak dia. Tapi kalau dia mahir, dia terpotong kali batang-batang sekali, itu kena. Sebab dia ada kecuaian. Faham tu? Okey. Ini kena faham babut tib. Wadih? Kenapa? Dia kena sebab man tatabbaba, siapa yang pergi berubat, dia merawat, dan walam ya'lam ilmu tib, sedangkan dia bukan tahu ilmu perubatan, fahuwa dhaminun, maka dia kena dhamin. Hadis ni riwayat Abu Daud. Wadih? Sebab itu ada kecuaian dia. Assalamualaikum Ustaz tengok tadi. Jadi masalah apa? Bab dhaman dan juga bab diat. Okey, kedua. Tengok ni. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita berjalan, kita jumpa duit 10 sen. Bolehkah kita ambil? Tidakkah itu berdosa? Bab apa ni? Bab luqatah. Ayo asal. Jadi bab ni kita balik pada bab luqatah. Jenis luqatah. Ini sebab tu ini balik pada perbahasan bab luqatah. Jadi masalah ni apa? Masalah kita berjumpa barang-barang yang tidak dianggap berharga. 10 sen berharga apa? Sebab tu balik pada masalah apa? Luqatah syai'in haqir. Kita jumpa barang-barang yang remeh, orang tak peduli. Boleh tak boleh ambil? Boleh. Pernah Rasulullah SAW dia jumpa di jalan habbat tamrin, sebiji kurma. Dia kata, walau laula an akhafu an taku min malis sadaqah la akaltuha. Ni kurma ni, biji kurma ni, sebiji kurma, kalaulah dia jumpa di tengah jalan, kalaulah aku tak takut dia daripada harta sedekah. Mana sedekah apa? Zakat. Sebab Rasulullah tak makan zakat kan? La akaltuha, cuma aku makan sudah. Okey. Kepada Rasulullah sebut lagi, Jabir sebut, rakhasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberi keringanan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fil habli, pada tali, was-sauti, fi asa, pada tongkat, was-sauti, tali cemeti. Tahu tali cemeti tu? Pukul himar, pukul unta semua tu. Wal habli, dan tali orang buat ikat jumpa tengah jalan. Wa ashbahiha, dan sama sepertinya barang-barang begitulah. Tali, tongkat begitu, paku jumpa tengah jalan, macam kita lah paku begitu. Okey. Yaltakhitur rajulu, seorang lelaki jumpa, pergi ambil lah. Fayantafi'u, dia ambil lah manfaat, tak perlu tanya siapa tuan dia. Sebab ini dia kata benda syai'un haqib, tak berdosa. Jadi jumpa 10 sen, 20 sen, RM1, ambil lah. Sebab orang tuan dia tak cari pun. Benda ni orang anggap apa? Haqir, syai'un haqib. Satu apa? Benda yang remeh saja. Faham tak? Kita tiba-tiba RM1 ku hilang. Di mana? Ada pergi masjid. Siapa jumpa RM1 aku ada? Tak ada orang begitu. Jadi mereka ambil lah. Sebab dia kata benda ni luqatah yang haqirah, yang orang tak peduli sangat. Mana lagi?
Ustaz, kadang-kadang saya risau terlalu cintakan dunia, tapi bila terjaga tengah malam tak buat solat tahajud juga. Ada tip tak Ustaz nak solat malam? Bab apa ni? Ini balik bab apa? Fiqh, akidah atau tasawuf? Bab tasawuf kita balik dulu. Bab tasawuf. Bab apa? Babul qiyamil lail. Ada tadi al-asbabul al-mussiratil qiyamil lail dalam kitab Ibnu Qudamah. Sebab-sebab yang memudahkan untuk kita qiyamul lail. Sebab apa? Ingat rugi kalau kita tak bangun malam. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Apa Rasulullah tanya Rasulullah, ayyud du'a asma'? Doa manakah yang paling kita harap untuk Allah makbulkan? Tempat yang paling mustajab doa. Bila? Rasulullah sebut jawful lail, di dalam tengah-tengah malam, di kegelapan tengah-tengah malam, bangun tengah malam. Sebab tu Rasulullah sebut idza madha sulusul lailil awwal, apabila berlalu 1/3 malam, yanzilu tabaraka ta'ala sama'id dunya, turunnya Allah Ta'ala ke dunia. Maknanya turunnya malaikat membawa perintah Allah. Tandanya apa? Bunyi ayam berkokok. Fayaqulu, maka malaikat ini berseru dengan perintah Allah, anal malik, al malik. Allah berkata, akulah raja, akulah raja. Manil ladzi yad'uni fa astajibu lah. Siapakah antara hamba-hambaku memohon sesuatu padaku, nescaya aku makbulkan doanya. Manil ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapakah di antara hamba-hambaku ini yang bangun memohon keampunan di atas dosa nodanya, aku ampunkan dia. Wa manil ladzi yas'alni fa utiyah. Siapakah antara hamba-hambaku ini memohon sesuatu pada aku ini, aku kurniakan. Walam yadzal kadzalik hatta tatyatul fajr, sampai ke subuh. Sebab tu kata rugi kalau kita sia-siakan malam kita. Sebab apa? Fa alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Jagalah kamu qiyamul. Itulah cara hidup orang soleh sebelum kamu. Dia kata, sebab tu dalam riwayat, malaikat di langit dia kenal penduduk di bumi ni dengan apa? Dengan qiyamul lail. Sebab waktu kegelapan malam, rumah mereka bercahaya. Macam kita nampak bintang-bintang di langit dalam kegelapan malam. Macam Yusuf tunjuk tu, itu bintang 3. Bintang apa? Bintang 3 arah kiblat ke? Sebab gelap kita nampak kan? Begitulah kata malaikat kenal. Sebab tu setengah hamba Allah ini ma'rufun 'inda ahli sama', terkenal di kalangan penduduk dunia, majhulun 'inda ahli al-ard. Mereka majhul, orang bumi bukan kenal pun, tapi malaikat kenal. Sebab apa? Rumah siapa tu? Si fulan. Majhulun 'inda ahli al-ard, ma'rufun 'inda ahli sama'. Tidak dikenal penduduk muka bumi, tapi cukup terkenal namanya, sebutan. Rumah siapa tu? Itulah si fulan. Cahaya qiyamul lail dia, malaikat di langit nak nampak. Sebab tu jadi soalan dia kata terbangun malam tapi tak buat juga solat tahajud. Okey, ingat satu, apa tip di sini? Ada tip tak ustaz nak solat malam? Ada tip dia. Tip dia seperti mana Syekh Ustaz sebut. Mula-mula kita nak solat malam, jangan terus buat banyak rakaat. Malam pertama mula nak belajar kan? Faham tak? Mula nak belajar buat qiyamul lail, sebelum ni tak pernah buat. Contoh, malam pertama bangun solat witir saja, 1 rakaat sudah tidur balik. Faham tak? Tidur, okey. Kalau boleh istiqamah tiap-tiap malam bangun 1 witir. Tambah 3 rakaat. Begitulah. Sampai peringkat apa kita boleh tambah begitu. Mana mula kita mula dengan sedikit. Ini bangun terus buat berapa? Semalam aku kau tahu tak aku tahajud berapa? Aku tahajud 53 rakaat. Tahajud 53 rakaat termasuk witir. Bila? 4 tahun lepas tu aku tak buat salah. Faham tak? Ingat tip pertama, kita mulakan dengan qiyamul lail seringkas mungkin. Biarpun hadis ala qadri fawaqin naqah. Rasulullah sebut biarpun ala qadri fawaqin naqah. Mana fawaqin naqah? Kita perah susu unta, kita biar sekejap bagi penuh balik, nak perah balik. Malaha min fawaq. Itu fawaqin naqah, makna kita perah susu unta. Jadi nak bagi dia datang balik, kita berhenti dulu. Bagi dia ada baru kita perah lagi. Itu kadarnya. Biarpun begitu. Faham tak? Satu. Okey, ini satu tajuk ni, nantilah kita ni. Yang kedua saya kata,
untuk mudah bangun tahajud ya. Ini petua ya. Ini petua disebut ulama tafsir. Sebelum tidur baca innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midada kalimati rabbi lanafida al bahru qala anta bi kalimati walau ji'na bimithlihi madada. Sampai habis. Dapat tak? Apa? Terakhir surah apa? Al-Kahfi baca sebelum tidur. Ini petua yang disebut dalam kitab tafsir. Ini petua disebut kitab tafsir untuk bangun qiyamul lail. Sebelum tidur baca. Bahkan ayat ni innal ladzina sebut innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi. Lepas situ sampai habis akhir surah Kahfi ni kita baca, bahkan kita niat jam berapa kita nak bangun. Cuba aman. Aku baca ni, aku niat apa? Nak bangun jam 3.30. InsyaAllah 3.30 kita bangun. Cuba mana? Tapi nak 3.30. Bangun 3.30. Bukan wajib juga kan tahiyat. Itu masalah kita ni. Qiyamul lail ni bukan wajib juga kan. Sunat saja apa. Itu dah buat. Sebab tu ingatnya. Kita tanya, kalau kita tak buat ibadat sekarang, bila kita nak buat? Kalau bukan kita buat sekarang, bila kita nak buat? Okey, assalamualaikum Ustaz. Sekiranya kita difitnah, perlukah kita menjelaskan hal sebenar pada orang tersebut yang mendengar fitnah tersebut? Terima kasih Ustaz. Okey. Faham ke ni? Soalan dia. Soalan tadi tasawuf ke apa ni? Tasawuf. Sekarang soalan dia, orang fitnah kita, benar tak betul orang bercakap tentang kita? Jadi perlukah kita jelaskan kepada orang supaya apa? Tak percaya fitnah kita? Perlu tak perlu? Dia tengok ke keadaan. Sebab apa? Dalam keadaan zaman fitnah ni, sekarang zaman apa? Zaman fitnah. Rasulullah sebut apa? Satatil fitani katilil muzlim. Zaman sekarang Ustaz kata tak perlu. Melainkan orang rapat yang rapat kita mereka datang jumpa kita. Betul kan? Baru kita cerita sebenarnya. Faham tak? Zaman sekarang tak perlu. Zaman sekarang tak perlu. Perlukah tidak kita jelaskan orang tentang fitnah kita hadapi? Zaman sekarang tak perlu. Melainkan orang tu datang, aku dengar cerita kau begini, betul kan? Kita jelaskan. Qul haqqal. Bagi betul. Cerita yang sebenarnya. Faham tak? Sebab dia minta nasihat. Tapi untuk kita pergi jumpa, ini tak payah. Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Satatil fitan katalil muslim. Akan datang fitnah pada kumpulan malam yang gelap gelita. Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Sebab apa? Sebab tu doa kita apa? Doa orang tasawuf apa? Allahumma la tushaghil qalbi bi ghairik. Ya Allah, janganlah engkau sibukkan jiwaku ini dengan orang lain. Jangan Allahumma la tushaghil qalbi bi ghairik. Ya Allah, janganlah engkau jadikan jiwa aku sibuk dengan orang lain. Sibuk aku apa? Sibuk aku nak kejar redha-Mu. Sebab ingatlah, celaan manusia tidak mampu mempercepatkan perjalanan kita kepada Tuhan kita. Tidak apa? Celaan manusia tidak mampu memperlambatkan perjalanan kita mencari redha Tuhan kita, seperti pujian mereka tidak mampu mempercepat kita mencari redha Tuhan kita. Tak. Sebab manusia ni, biarlah, itulah sifat manusia. Faham tu? Tak perlu nak jumpa begini. Akhirnya apa? Akhirnya kita buang masa. Hidup kita singkat. Kalau kita nak layan orang, habis masa kita. Faham tak? Habis masa kita. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Man kana hammuhu hamman wahidan. Siapa kerunsingannya, kerisauannya, hamman wahidan, satu saja kerunsingan dia, hamma mardatillah, kerunsingan dia untuk mencari redha Tuhan yang padanya. Aku nak buat sebelum aku balik jumpa Allah, aku nak buat begini, aku nak buat begini. Nanti Allah tanya aku, ya Allah, ini aku mampu buat, ya Allah, ini aku harap rahmat-Mu, ya Allah. Tak boleh. Man kana hammu hamman wahida, siapa yang kerunsingannya satu saja, hamma mardatillah, dia runsing keredaan mencari redha Allah, kafahu Allahu humumad dunya wal akhirah. Allah cukup kerunsingan orang fitnah aku, orang kata aku, orang apa aku, orang begini. Biarlah kau punya hal itu. Kafahu Allahu humumad dunya wal akhirah. Allah mencukupi bagaimana? Kerunsingan dunia dan akhirat. Bahkan paling baik lagi sebut apa? Seperti mana Rasulullah sebut, ayaq jidu ahadukum an yakuna mithla abi dhamdam.
adakah salah seorang lemah untuk menjadi seperti Abi Dhamdam? Aman Abu Dhamdam. Ar-rajulu kan min qablikum, seorang lelaki sebelum kamu, hidup sebelum kamu. Rasulullah puji berdepan sahabat. Kullama asbaha amsa, setiap pagi dan petang dia kata apa? Dia kata Allahumma inni qad ja'altu irdi liman syatamani. Ya Allah, aku telah hadiahkan maruah aku ini kepada orang yang mencaciku, mencela aku, memfitnahku. Biarlah, aku maafkan mereka. Aku tak mampu dia, aku maafkan saja. Aku maaf ya Allah. Sebab apa? Sebab aku mengharapkan kemaafanmu untuk aku. Faham tak? Sebab apa? Aku maafkan, aku biarkan semua cacian, fitnah manusia pada aku. Sebab apa? Sebab ya Rabb, aku mengharapkan kemaafanmu untukku. Boleh? Okey, jelas tu ini kita kata apa? Jangan tak payah tu nak pergi cerita sebab bukan habis juga. Kita tutup fitnah begini, dibuka fitnah lagi. Jadi biar saja. Faham tu? Itu yang selamat. Sebab sebelum tidur lagi, satu lagi ya. Tadi kita apa? Innal ladzi nak bagi mudah mulai lagi ya. Amal. Allah sebut apa? Allah puji. Walladzina jami'an yaqulu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana, Tuhan kami, sebelum tidur baca tu. Rabbana ighfir lana, Tuhan kami, maaflah kami, ampuni. Wa li ikhwanina alladhina sabaqu bil iman, saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami, semua yang telah beriman sebelum kami ini. Okey. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Tuhan kami, janganlah engkau jadikan jiwa kami ghillan, perasaan tidak suka, tidak senang, benci, hasad, dengki, semua. Ghillan lil ladzina amanu, perasaan tidak senang kepada orang yang beriman. Engkau sungguh engkau Maha lembut lagi Maha penyayang. Baca tu. Insya-Allah mudah bangun qiyamul lail. Insya-Allah mudah apa? Mudah bangun qiyamul lail. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi mazidah. Ya Rabb, laka sultanik. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa lil-batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'al al-muttaqina imama. Allah faqihna fid din wa 'allim ta'wil. Allahumma fi ridhaka wal jannah wa min nar. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan wa syarr ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yalla Rasulullah adzin.